Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Tuan-tuan, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya izinkan saya yang lemah, yang daim, yang hina lagi banyak dosa ini, insya-Allah moga-moga dosa-dosa saya ditaubatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diampunkan semua kesalahan saya, insya-Allah. Pada pagi ini saya akan berkongsikan satu tajuk, iaitu bahaya fahaman Wahabi. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Untuk makluman semua, fahaman Wahabi ini adalah satu fahaman yang bahaya, menjadi ancaman kepada umat Islam, khususnya di Malaysia, tanah air yang tercinta ini. Fahaman mereka terutamanya di sudut akidah begitu menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Dan sudah sampai masanya golongan yang berilmu, golongan yang berpengetahuan, golongan yang bertanggungjawab, lebih-lebih lagi yang ada autoriti untuk berusaha mencari jalan menyedarkan mereka puak-puak Wahabi ini kepada satu akidah yang sahih, kepada satu fahaman tauhid yang sebenar menurut ajaran ahli sunnah wal jamaah. Konsep tauhid atau keesaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi golongan Wahabi atau mazhab Wahabi, yakni yang berpegang dengan teori tauhid Wahabi, iaitu dibahagikan tauhid itu kepada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, yang diasaskan pada pandangan mereka, iaitu konon-kononnya mengikut kajian yang mendalam. Saya di sini menggunakan perkataan konon-kononnya, seolah-olah kajian itu mendalamlah terhadap pengertian pengesaan pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Konon-kononnya golongan Wahabi ini nak memberi pengertian atau maksud esa Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mendefinisikan Rabb dan sifat-sifat Allah, khususnya yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat yang dianggap sebagai satu teori tauhid Wahabi. Dikatakan lagi bahawa mereka ini konon-kononnya berusaha untuk mencapai kesempurnaan akidah dan mengistilahkan sebagai memiliki prinsip akidah Islam. Tuan-tuan, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pembahagian tauhid kepada 3 bahagian, iaitu rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, yang mana pada lahiriahnya kita melihat macam tak ada salah, macam baik, macam bagus saja. Lebih-lebih lagi kalau kita kembalikan kepada istilah tauhid. Tauhid itu ialah mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun rububiyah itu, tauhid rububiyah itu pada bahasanya iaitu keyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang menciptakan seluruh alam semesta serta makhluk-makhluk yang terdapat di alam ini. Allah lah yang mengatur segala urusan makhluk, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan sebagainya. Jadi di sini kita lihat semuanya benar, tak ada apa yang salah. Maknanya seolah-olah kefahaman golongan Wahabi terhadap tauhid ini nampaknya elok, tak ada salah. Dan ada pun tauhid uluhiyah itu menetapkan bahawa semua bentuk ibadah hanya ditujukan kepada Allah semata-mata dan tiada sekutu baginya. Nampak? Jadi nampak semua okey je. Dan mereka menggunakan dalil, iaitu puak-puak Wahabi ini, dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami minta pertolongan. Jadi menampakkan bahawa tidak ada salahnya, betapa murninya
kefahaman mereka untuk menghindarkan manusia ini daripada syirik. Begitulah pada lahiriahnya, luarannya nampak begitulah. Tetapi yang menjadi permasalahan yang sebenar, permasalahan sebenarnya ialah bukan makna di sudut bahasanya. Kefahaman yang sebenar oleh golongan Wahabi itulah yang dipertikaikan. Salah faham mereka terhadap konsep tauhid. Dan suka saya menyebutkan di sini bahawa pembahagian tauhid kepada 3 bahagian seperti yang disebutkan tadi sebenarnya dengan tegasnya tidak disyariatkan dalam Islam. Apatah lagi untuk meyakini amalan tersebut telah diamalkan dan diajarkan oleh Nabi SAW atau melalui ijtihad dari kalangan golongan salafus salih ataupun kaum khalaf. Maknanya tiada dalil syarak yang membuktikan bahawa teori tauhid Wahabi itu merupakan wasilah atau perantara atau sebab untuk mencapai kesempurnaan akidah atau sebagai tonggak utama dalam akidah Islam. Fahamilah baik-baik. Akidah sebagaimana yang saya sebutkan tadi, iaitu akidah reka cipta Wahabi ini, sebagai contohnya, mereka mengatakan bahawa tauhid rububiyah merupakan tauhid yang diakui oleh umat Islam dan orang kafir. Dianggap orang kafir itu juga adalah ahli tauhid, tetapi hanya peringkat rububiyah. Maknanya kita Islam dan orang kafir ni walaupun tidak Islam, tapi di sudut tauhid rububiyahnya sama. Adakah boleh kita katakan bahawa golongan kafir atau orang kafir itu sebagai ahli tauhid ataupun mereka beriman dengan tauhid rububiyah? Jawapannya tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Dan bagi golongan Wahabi, tauhid uluhiyah pula menjadi pembeza antara Islam dengan kufur. Dan mereka menetapkan, sebagaimana saya sebutkan tadi, orang kafir tadi dia menerima Allah sebagai Tuhan yang mencipta langit dan bumi ini. Dengan kata lain, orang kafir itu tidak mengingkari Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki dan pengatur segala urusan. Adakah begitu sebenarnya? Bahkan misi, tujuan mereka ini, mazhab baharu ni, adalah untuk membantras bid'ah. Bunyinya bagus. Namun sebenarnya mereka adalah orang yang membawa bid'ah dolalah. Iaitu bid'ah yang sesat, yang nyata-nyata sesat. Di sini suka saya menyebutkan bahawa tujuan utama golongan Wahabi ini membahagikan tauhid kepada 3 bahagian, iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan asma' wa sifat itu tidak lain hanyalah untuk mengkafirkan orang-orang Islam yang melakukan tawasul dengan Nabi SAW atau dengan orang-orang mukmin yang soleh. Kalau tak percaya tuan-tuan, sila tanya ni. Ustaz-ustaz Wahabi ni, da'i-da'i Wahabi di Malaysia ni. Kita tanya dia yang pertama, apakah hukumnya orang Islam di Malaysia ini bertawasul dengan Nabi SAW yang telah wafat? Apakah hukumnya? Apakah hukumnya kita bertawasul dengan wali-wali yang telah meninggal dunia di kubur mereka? Apakah hukumnya? Sekalipun mereka menggunakan dalil Quran ataupun hadis Nabi SAW dengan menyebut bahawa diharamkan atau disyirikkan, inilah menunjukkan bahawa mereka ini benar-benar golongan yang berfaham Wahabi, yang beriman hanya dengan maksud lahiriah tanpa mengetahui maksud sebenar berdasarkan dalil Quran ataupun hadis Nabi SAW. Sebenarnya mereka, iaitu golongan Wahabi ni, kepada orang yang melakukan tawasul, mereka ni tidak dianggap mentauhidkan Allah dari segi tauhid uluhiyah. Inilah sebenarnya yang menampakkan bahawa mereka tidak faham. Sebenarnya kita bertawasul dengan Nabi SAW. Walaupun Nabi SAW telah wafat, bukan bermakna kita menyembah Nabi, minta dengan Nabi, mohon dengan Nabi, merayu dengan Nabi. Bukan. Sejuta kali bukan.
Sebenarnya kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Nabi walaupun telah wafat. Kerana Nabi itu dianggap sebagai roh muqaddasah mutasarrif yang berperanan. Kita minta contohnya macam ni. Fahami molek-molek. Ya Allah, ya Tuhan kami datang ke makam Nabi SAW ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami ini berkat dengan makam Nabi ini. Berkat dengan Nabi SAW yang telah dimakamkan di sini, ya Allah. Maka insya-Allah Allah akan perkenankan doa kita. Bukan minta dengan Nabi, minta dengan Allah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua. Assalamualaikum wahai Rasulullah. Kami datang kepada engkau. Kami ni banyak dosa. Ni saya datang dengan keluarga saya. Wahai Rasulullah, roh muqaddasah mutasarrif. Wahai Rasulullah, kau mohonlah kepada Allah supaya diampunkan dosa-dosa kami ini. Kami ini ingin bertaubat, ya Allah. Kami ini ingin bertaubat, ya Rasulullah. Tolonglah kami dengan izin Allah. Itu tidak syirik. Ini ramai orang tak faham ni. Golongan mazhab, ahli mazhab Imam Syafi'i, ahli mazhab Syafi'i di Malaysia ataupun ahli sunnah wal jamaah kadang-kadang tak faham juga. Kita bukan minta dengan Nabi. Nabi itu tak ada kuasa. Benar. Tapi Nabi itu roh dia hidup. Berperanan. Kita bagi salam pun Nabi jawab. Kita selawat dekat dia pun dia jawab. Jadi Nabi ini roh dia berperanan. Jadi dia akan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya permintaan kita dikabulkan. Ini yang disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtaghu ilaihi wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu takut kepada Allah dan carilah wasilah, perantara. Dan sekali lagi saya menyebutkan, bukan bermakna bahawa Nabi itu ada kuasa. Tak ada kuasa langsung dan tak pernah ada kuasa pun. Tapi roh dia hidup. Al-anbiya ahya fi kuburihim yusallun. Nabi-nabi itu hidup. Bahkan mereka itu bersemayam di kubur mereka. Sembahyang di kubur ni nak diberitahu. Bukan sembahyang taklif. Sembahyang dipertanggungjawabkan yang diwajibkan. Bukan. Tapi sembahyang berlazat-lazatan. Kerana sembahyang itu bercakap-cakap dengan Allah. Jadi mereka sukalah bila dapat sembahyang dapat bercakap-cakap dengan Allah. Ini yang tidak difahami oleh golongan Wahabi. Jadi sebab itu kalau sekalipun mereka membaca hadis ke ayat Quran tetapi mereka salah tafsir. Mereka tidak faham untuk membuat satu pencerahan berdasarkan kehendak Islam yang sebenar. Ada pun golongan Wahabiyah hulu yang melampau ni, mereka sanggup mengkafirkan orang Islam yang melakukan tawasul. Seolah-olah kita ni menyembah Nabi. Diorang tak faham hakikat syirik. Hakikat syirik itu ialah sama ada kita minta pada orang hidup. Dengar molek-molek. Sama ada kita minta dengan orang hidup ataupun dengan orang yang telah wafat. Kita minta dengan dia. Kita rasa orang yang dalam kubur tu ada kuasa. Dia boleh tolong. Ini syirik. Ini salah. Wa'imah orang hidup ke, wa'imah orang dah meninggal dunia, sebenarnya kedua-duanya sama. Tidak ada kuasa langsung, tak pernah ada kuasa. Sekali lagi saya ulangi, sama ada orang tu hidup atau orang tu telah meninggal dunia, hakikatnya sama. Apa yang sama tu? Dua-duanya sama ada yang hidup atau mati, tak pernah ada kuasa dan sampai bila-bila pun tak ada kuasa. Jadi kembali kepada persoalan syirik ni, selagi mana kita tidak mengiktikadkan, kita yakin bahawa kita bukan minta pada orang yang dalam kubur tu. Kita minta dengan Allah melalui keberkatan, kebaikan. Kebaikan yang di dalam kubur tadi. Ini adalah suatu amalan yang telah lama dilakukan oleh golongan ahli sunnah wal jamaah. Sejak zaman berzaman. Ribuan tahun dah. Dah lama dah. Yang ini dipraktikan. Tapi golongan Wahabi ni satu golongan yang mencetuskan bid'ah dolalah di akhir zaman ini. Jadi mereka inilah yang membawa fitnah kepada agama. Begitu juga tauhid asma' wa sifat adalah bertujuan apa? Secara sedar ataupun tidak untuk mengkafirkan orang Islam yang melakukan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat, iaitu ayat-ayat yang tersirat dan tidak jelas maksudnya.
dan memerlukan takwil yang dianggap sebagai mengingkari sifat-sifat Allah. Hakikatnya, seluruh bentuk dakwah mereka ni adalah merupakan usaha tindakan mereka yang semata-mata didorong oleh buruk sangka, tuduhan liar dan kejahilan mereka sendiri. Maknanya golongan Wahabi ni dia tak bagi kita takwil. Jadi tanya pada ustaz-ustaz Wahabi Malaysia ni, apa hukumnya kita takwil tangan dengan makna kuasa Allah? Apakah hukumnya? Boleh ke tak boleh? Suka lagi disebutkan di sini bahawa kaum Wahabi ni golongan yang gemar, suka membahaskan ayat-ayat mutasyabihat dan membincangkan perihal istiwa, contohnya istiwanya Allah Subhanahu Wa Taala. Lafaz perkataan tangan Allah, di mana Allah dan lain-lain ayat mutasyabihat. Lalu mereka ini, apa tuan-tuan, memahami ayat-ayat itu dengan zahir ayat dan mencerca mereka yang mentakwil ayat-ayat ini. Akhirnya mereka secara tidak sedar termasuk di dalam golongan mujassimah tanpa sedar yang menyatakan Allah itu berjisim. Kenapa tidak bila dikatakan Allah itu bertangan? Allah itu ada tangan, tapi tangan yang tidak serupa dengan makhluk. Bila sebut tangan itu jisim. Tanpa mereka sedar, konon-kononnya mereka benar sebab mereka mengatakan bahawa Allah itu ada tangan. Tangan-tanganlah, sebagaimana disebut dalam Quran. Tetapi tangan itu berlainan dengan makhluk. Nampak tak syubhat-syubhat yang ditipu daya oleh syaitan? Dan mereka itu termasuk dalam golongan musyabihah yang menyatakan Allah itu menyerupai makhluk sebab berjisim. Mereka mempercayai bahawa Allah mempunyai jasad dan bentuk serta mengatakan bahawa Tuhan Maha Pencipta mempunyai anggota tubuh dan mendakwa Allah berada di atas arasy dan langit atau bertempat. Sekalipun mereka menafikan tidak sama dengan makhluk, tetapi ayat-ayat mereka adalah ayat yang musyabihah, menyatakan Allah itu menyerupai makhluk. Ini adalah haram sebenarnya. Jadi mereka mendakwa lagi mengikut manhaj al-salaf di sudut akidah dan fiqh. Walaupun pada hakikatnya mereka ini amat jauh dan berbeza sama sekali dan tidak faham pun. Jadi dengan berhujah menghuraikan sifat-sifat Allah berdasarkan ayat mutasyabihat bertujuan menimbulkan keyakinan di akal kita, di akal mereka tadi. Di dalam konon-kononnya untuk mengesakan Allah tanpa menyedari, tanpa sedar. Mereka telah diperangkap oleh jerat-jerat syaitan dalam diri untuk menyesatkan mereka. Was-was syaitan menerusi hujah-hujah dan debat yang tercela itu. Sila ambil perhatian dan buat kajian dan renungan yang dalam sehingga kita memperolehi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memahami konsep tauhid yang sebenar menurut ajaran Islam yang sebenar. Dalam surah Luqman ayat 25, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun." Artinya, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi golongan Wahabi ini mengatakan atau mendakwa bahawa golongan kafir ini mengakui bahawa Allah adalah Tuhan yang mencipta segala sesuatu. Kerana itu dikatakan mereka itu beriman dengan tauhid rububiyah. Bukan macam tu, salah faham tu. Tak faham namanya tu. Dengan kata lain, mereka nak kata bahawa di sudut tauhid rububiyah ni, orang Islam sekarang ni dengan golongan kafir itu sama aja. Mereka menerima tauhid rububiyah, iaitu Allah yang mencipta segala sesuatu. Allah yang menciptakan langit dan bumi, seluruh alam, makhluk-makhluknya, mengatur urusan makhluknya, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan yang seumpamanya. Jadi di sudut itu rububiyahnya mereka katakan orang kafir dengan orang Islam ni sama.
menerima Allah sebagai Tuhan atau pencipta. Yang membezakan kerana orang kafir itu menolak tauhid uluhiyah. Menurut pandangan Islam tulen Ahli Sunnah wal Jamaah, sebenarnya tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah ni mempunyai konsep yang sama. Rob dengan ilah tu sama. Pada hakikatnya, sebenarnya Rob dan ilah itu membawa makna yang benar-benar sama. 100% sama sebenarnya. Bukan Rob lain, ilah lain, atau Rob tu peranan dia lain, ilah tu peranan dia lain. Bukan macam tu. Jadi kita ulang berkali-kali biar sampai faham. Terutamanya orang awam. Teori tauhid 3 serangkai adalah ilmu akidah rekaan ciptaan Wahabi. Itu yang pertama. Konon-kononnya tauhid rububiyah itu merupakan tauhid yang diakui oleh umat Islam dan orang kafir. Sebenarnya tidak. Orang kafir tidak beriman dengan tauhid rububiyah. Bukankah kita semua tahu bahawa golongan kafir ini menyembah sembahan-sembahan mereka, berhala-berhala mereka, patung-patung mereka, dan mereka meyakini bahawa patung-patung mereka, sembahan-sembahan mereka ini memberi faedah atau boleh memberi mudarat. Itu maknanya mereka tidak menerima Allah sebagai pencipta yang sebenar. Kalau kita menerima ilah, Rabb sebagai Tuhan yang sebenar, tentulah semua aspek, semua ciri-cirinya termasuk di dalamnya sehingga melayakkan kita ni dipanggil sebagai seorang Muslim ataupun Islam. Lebih-lebih lagi kalau tidak mengucap syahadah, mana kan mungkin Muslim. Jadi mana boleh orang kafir yang tidak bersyahadah, bila ditanya siapa jadikan langit, tanya pada Acong, Acong kata ini Tuhan Allah lah. Jadi kita kata dekat dia, dia adalah orang yang beriman dengan tauhid rububiyah. Mana boleh kita cakap macam tu? Dan bagi golongan Wahabi, ulang lagi. Konon-kononnya tauhid uluhiyah tadi menjadi pembeza antara Islam dengan kufur, maka aliran atau mazhab baru ini menganjurkan setiap umat Islam mesti membezakan antara kedua-dua jenis tauhid dan menetapkan bahawa orang kafir tidak mengingkari Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki dan pengatur segala urusan. Inilah yang disebut sebagai bid'ah dolalah Wahabi. Menggunakan istilah kedua jenis tauhid rububiyah dan uluhiyah untuk membezakan. Padahal hakikatnya sama, tiada beza sama sekali. Jadi pembahagian tauhid ini adalah satu pendapat yang ekstrim, melampau dari golongan Wahabi. Dan diulang lagi banyak kali bahawa konon-kononnya misi mereka ni adalah untuk membantras bid'ah. Namun sebenarnya mereka adalah orang yang membawa bid'ah, bahkan disebut bid'ah sebagai bid'ah dolalah. Secara sedar ataupun secara tidak sedar, teori tauhid Wahabi ini mempunyai konsep seakan-akan, ya, dengar perkataan saya, seakan-akan Trinity ataupun Kristian, satu usaha untuk membezakan antara anak Tuhan, Roh Kudus dan juga Tuhan itu sendiri. Bahaya tak tuan-tuan? Sangat berbahaya. Sangat mengancam umat Islam. Sangat mengancam akidah kita. Terutama bagi orang yang tak faham. Anak-anak kita dah berapa ramai dah belajar di IPTA, IPTS yang menggunakan kitab yang mempelajari tauhid ataupun akidah, iaitu fahaman tauhid 3 serangkai ini. Contoh tadi, tanpa sedar mereka ingin membezakan rububiyah tauhid juga. Rububiyah tu tauhid juga. Uluhiyah pun tauhid juga. Tapi jenis lain. Soal pentadbiran, kuasa dan pemilik segala-galanya. Jenis lain. Padahal samanya, Rabb tu ialah samanya. Cuma dibahagikan. Kononnya uluhiyah tu tauhid juga. Jenis lain yang dikaitkan dengan ibadah yang mengesakan Allah SWT. Jadi kalau beriman dengan Rabb tak cukup. Kena beriman juga dengan ilah. Beriman dengan tauhid rububiyah ni tak memadai. Kena juga beriman dengan tauhid uluhiyah. Seolah-olahnya begitu. Dan ada pun asma' wa sifat tu tauhid juga. Tapi kononnya, dengar elok, nak beritahu bahawa perkataan yang diguna pakai dalam ayat-ayat mutasyabihat itu adalah yang sebenarnya. Dengar tu. Atau hakikat. Dan tidak boleh ditakwil. Kalau takwil, tanya dia apa hukumnya. Tidak boleh ditakwil kepada makna lain.
Tetapi kesannya menyamakan Tuhan dengan makhluk tanpa sedar. Baik, rumusannya, saya nak bagi tahu, sebenarnya Tuhan itu esa dengan pengertian bahawa sifat rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat itu adalah tidak membezakan peranan. Tuhan itu tetap esa, mustahil dibeza-bezakan peranannya. Tidak boleh kita samakan dengan makhluk walau keadaan apa sekalipun. Bahkan haram dibayangkan dan digambarkan. Seterusnya, kepada para penonton, para pendengar yang dirahmati sekalian, takut-takut ada yang tak faham kerana istilah-istilah yang digunakan dalam penyampaian kuliah saya ini, maka suka saya mengulangi dan menyebutnya lagi. Moga-moga tuan-tuan dapat faham insya-Allah dengan sebaik-baiknya. Adapun ayat-ayat mutasyabihat ialah ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai makna yang berlapis dan tidak jelas. Perkataan mutasyabihat ini terbit daripada kata dasar atau akar, iaitu tasyabbaha, yang bermakna atau bermaksud menyerupai sesuatu. Contoh-contoh ayat mutasyabihat iaitu tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Tangan Allah itu, adakah dengan makna tangan? Kalau dengan makna tangan, iaitu berjisim lah. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala ada anggota, iaitu tangan. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat yang sedemikian rupa. Jadinya ayat-ayat mutasyabihat membawa implikasi atau kesan makna yang menyerupakan antara Allah dan makhluk. Ini bertentangan dengan sebahagian ayat-ayat muhkamat dalam Quran yang menjelaskan tentang keesaan Allah dan segala perkara. Contoh dalam surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tiada baginya sebarang penyerupaan. Maha suci Allah daripada segala apa yang dibayangkan, yang diserupakan dengan makhluk itu. Saya suka menjelaskan lebih lanjut lagi. Di dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat ini ada dua pendekatan. Yang pertama namanya pendekatan tafwid, iaitu menyerahkan maknanya secara mutlak kepada Allah dan menafikan persamaan antara Allah dan makhluk. Ini berarti makna istilah tangan Allah tu, contohnya, ataupun wajah Allah, ataupun Allah bertakhta di atas arash, hanya diketahui oleh Allah. Makna tangan Allah tu diserahkan makna sebenar, kehendak sebenar itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya tafwid. Menyerahkan maknanya secara mutlak. Beriman dengan ayat tadi, datangnya dari Allah, dan menyerahkan makna tangan Allah tadi kepada Allah secara mutlak. Pendekatan ini banyak dipegang atau diamalkan oleh ulama salaf. Salah seorangnya adalah Imam Malik, di mana beliau berkata, perkataan istiwa itu diketahui tetapi caranya tidak diketahui. Beriman kepadanya wajib dan bertanya lebih lanjut itu bid'ah. Adapun pendekatan yang kedua iaitu pendekatan takwil. Orang-orang yang mendalam ilmunya boleh mencari makna yang sesuai dengan ayat-ayat mutasyabihat dengan izin Allah dan mentakwilkannya dengan izin Allah. Memalingkan makna, satu makna kepada makna yang lain. Memberi makna yang lain yang lebih sesuai dengan keesaan dan ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya untuk memelihara akidah Islam supaya tidak terjatuh dalam syirik, tashbih, jadi menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk ataupun tajsim. Misalnya istilah tangan Allah ditakwilkan kepada kuasa Allah dan wajah Allah ditakwilkan kepada mencari redha Allah. Pendekatan ini banyak dipegang oleh ulama khalaf seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan ada pun ayat-ayat yang muhkamat adalah ayat-ayat dan hadis-hadis yang nyata dan jelas erti dan maksudnya. Ayat-ayat mutasyabihat tak boleh ditafsirkan dengan makna yang bertentangan dengan ayat-ayat muhkamah. Ini untuk pengetahuan kita. Jadi moga-moga dengan penerangan yang ringkas ini, golongan yang baru mendengar YouTube saya ni, video saya ni, kuliah saya ni dapat
faham insya-Allah. Ada perkara lain lagi yang agak penting yang perlu tuan-puan sebagai orang awam untuk mengetahuinya. Istilah yang saya gunakan iaitu roh muqaddasah mutasarrif. Bagi golongan ahli sunnah wal jamaah, fahaman ahli sunnah wal jamaah yang biasa mengamalkan tarikat, golongan ahli sufi yang benar, yang muktabar, maka mereka biasa dengan istilah ni. Adapun Wahabi, mereka jelas-jelas menolak. Untuk pengetahuan semua, suka saya menyebutkan di sini bahawa roh muqaddasah tu sebenarnya adalah manusia muqaddasah. Yakni maksudnya suci. Roh muqaddasah itu ialah roh yang suci. Roh muqaddasah atau roh yang suci ini peranannya lebih kuat dari peranan jasad. Roh muqaddasah ini dia mutasarrif ataupun dia aktif. Dia lebih aktif dari fizikalnya. Roh setengah-setengah orang pilihan Allah, kekasih Allah, kuat semasa hidupnya. Sehingga seorang roh asli Barkhia yang dapat mengangkat takhta Ratu Balqis. Umpama lagi, roh imam mazhab yang 4, roh ulama-ulama dahulu yang dapat melihat dan bertemu roh Rasulullah SAW. Semuanya ini adalah dengan izin Allah SWT. Bukannya ajaran karut, bukannya mengarut, bukannya merepek, bukannya sesat sebenarnya. Tidak sesat. Tapi orang Wahabi dia memang tak faham. Dia tak tahu rahsia senjata orang mukmin ni. Dalam bentuk mimpi, yaqazah, firasat, kasyaf. Bahkan golongan Wahabi ni kebanyakan mereka menolak. Jadi roh-roh ini jika sudah dikeluarkan dari jasadnya, apabila seseorang ulama wali ini meninggal dunia, maka rohnya lebih bebas, lebih kuat kerana tidak terkurung dalam sarang fizikalnya. Maka inilah roh-roh muqaddasah yang berperanan dan aktif tetapi tidak disedari oleh manusia. Roh ini hidup dalam alam yang tidak dijangkau akal manusia. Jadi semua ini dengan izin Allah. Roh-roh yang roh muqaddasah itu pun sebenarnya pada hakikatnya seringkali sudah banyak kali saya bagi tahu bukanlah ada kuasa, tapi dengan izin. Orang baik, rohnya baik, maka Allah izin. Mereka ni ada karamah. Kalau Nabi ada mukjizat, maka mereka diizinkan. Walaupun telah wafat meninggal dunia, kita janganlah jadi orang yang tak faham agama, yang tak faham Islam. Yang kita ni beriman hanya benda lahiriah saja. Apa-apa pun tak boleh ditakwilkan, apa-apa tak boleh dicanaikan, dibuat pencerahan. Islam ni dia canggih, dia hebat. Selama mana tidak bercanggah dengan syariat. Ini semua adalah tergantung kepada kehendak dan keizinan Allah SWT. Sebab dia maha berkuasa. Allah SWT maha berkuasa. Rumusannya, ini adalah siri yang pertama. InsyaAllah saya akan sambung lagi siri yang kedua. Saya akan canai buat pencerahan sehinggalah Allah mengizinkan saya memberi faham kepada tuan-tuan. Yang ini Allah yang bagi faham tuan-tuan. Saya ini sebagai sebab yang tidak memberi bekas. Yang tak ada apa-apa. Saya ini maha zero. Saya tak kerti apa benda. Semuanya dengan izin dan kehendak Allah SWT. Mudah-mudahan dengan siri pencerahan ini, rakyat Malaysia akan lebih faham konsep tauhid dalam Islam ini. Mengesakan Allah SWT. Dan sekali lagi, moga-moga pihak yang berautoriti, pihak JAKIM, pihak mufti-mufti, ulama-ulama ini boleh panggil ni ustaz-ustaz Wahabi ini untuk berbincang dalam suasana yang harmoni supaya jelas apa yang dimaksudkan dengan iktikad ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya selari dengan kehendak, dengan apa yang dilagang, dengan apa yang diamal dan diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, ampun maaf daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.